kita akan teruskan perbincangan wacana ilmu ini. Adalah cukup jelas menunjukkan pendidikan kewangan telah diterjemahkan dalam kurikulum persekolahan sejak beberapa tahun yang lalu. Seterusnya, mari kita berkongsi lebih lanjut pengintegrasian elemen pendidikan kewangan ini dalam mata-mata pelajaran di sekolah. Bersama-sama kita pada hari ini adalah dua orang panel dari bahagian pembangunan kurikulum, iaitu Cik Ilin Jessie Aguan dari unit Bahasa Inggeris dan Encik Velusami, anak lelaki Kupusami dari unit Pendidikan Civic dan Pendidikan Moral. Salam sejahtera dan selamat datang. Salam sejahtera. Baiklah, Cik Ilin dan Mr. Velu. Pada sesi ini kita ingin mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang bagaimana elemen pendidikan kewangan ini diperkenalkan dan diajar di sekolah, ya. So, kita tujukan satu soalan kepada Cik Ilin dulu, ya. Cik Ilin, bagaimanakah pengintegrasian elemen pendidikan kewangan ini dilaksanakan dalam kurikulum di sekolah? Ya, Dr. Chong. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Bahagia Datin Seri Pengarah BPK, pengintegrasian elemen pendidikan kewangan berlaku di semua peringkat persekolahan. Pada peringkat sekolah rendah dan peringkat sekolah menengah, elemen pendidikan kewangan ini berlaku secara langsung dan secara tidak langsung. Dan yang dimaksudkan dengan secara langsung, mata pelajaran ini menerapkan elemen pendidikan kewangan melalui tajuk khusus. Manakala untuk yang mata pelajaran yang menerapkan elemen ini secara tidak langsung, bermaksud elemen ini merentas kurikulum, iaitu melalui penyerapan ilmu pendidikan yang berkaitan. So, secara umumnya, pengintegrasian secara langsung dalam mata-mata pelajaran ini adalah melalui penggubalan tajuk atau tema dalam bidang tertentu, ya. So, oleh itu, apakah mata-mata pelajaran yang diterapkan secara langsung dan bagaimana kaedah pelaksanaannya, Cik Ili? Di peringkat sekolah rendah, terdapat mata pelajaran yang mengintegrasikan elemen pendidikan kewangan ini dalam mata pelajaran seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Manakala di sekolah menengah pula, mata pelajaran teras seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral menerapkan elemen pendidikan kewangan ini secara langsung. Untuk mata pelajaran elektif pula, Dr. Chong dan juga para penonton, kita ada mata pelajaran seperti ekonomi rumah tangga, prinsip perakaunan dan perniagaan. Jadi mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran elektif lah di sekolah. Dan tadi Dr. Chong ada tanya, bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Saya ingin menggunakan contoh mata pelajaran matematik. Dalam dokumen kurikulum KSSR tahun 1 hingga tahun 6, elemen pendidikan kewangan ni boleh dilihat melalui pengajaran penomboran. Ada operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Dan selain daripada itu, murid juga mengenal mata wang Malaysia. Contohnya mereka belajar tentang shilling, 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Mereka juga belajarlah tentang wang kertas Malaysia, RM1, RM5, RM10, RM20 dan juga RM50. Tetapi kita juga ambil maklum, pendidikan kewangan bukan saja berlaku semata-mata melalui tajuk wang. Wahal di sekolah rendah ada juga topik yang kita boleh menerapkan elemen pendidikan kewangan. Contohnya melalui standard kandungan dan standard pembelajaran yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Maka
kita mencadangkanlah agar pelaksanaan pengajaran dan pelajaran yang dilaksanakan dalam bilik darjah, guru kena menggunakan pelbagai cara, supaya murid seronok belajar tentang elemen pendidikan lah. Dan yang kita cadangkan seperti inkuari penemuan, kaedah kerja kumpulan, kerja projek, dan juga mungkin kita boleh menjemput penceramah daripada institusi kewangan seperti Bank Negara, dan kemungkinan pihak sekolah juga boleh membawa murid untuk lawatan ke Bank Negara, supaya mereka boleh mempelajari tentang bagaimana sistem kewangan dalam negara kita. Okey, so itu adalah satu contoh pelaksanaan dalam mata pelajaran matematik di mana elemen pendidikan kewangan ini telah diintegrasikan secara langsung. Baik, Mr. Velu, bagaimana pula dengan kaedah pelaksanaan pengintegrasian ini secara tidak langsung dan apakah mata-mata pelajaran yang disisipkan secara tidak langsung ini? Terima kasih Dr. Chong kerana memberikan peluang kepada saya untuk menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan pengintegrasian elemen pendidikan kewangan ini secara tidak langsung. Okey. Untuk pengetahuan Dr. Chong dan juga para penonton, pengintegrasian secara tidak langsung hanya dalam elemen pendidikan kewangan ini disampaikan melalui secara merentas kurikulum, dalam tajuk atau tema yang bersesuaian dalam peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Kalau kita lihat sekolah rendah, dua mata pelajaran, iaitu mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, ia disesuaikan dalam tajuk-tajuk yang penting. Manakala dalam mata pelajaran pendidikan Islam pula, ia disampaikan dalam tema larangan rasuah. Okey. Dalam pendidikan moral, amalan kesederhanaan itu adalah tajuk yang kita gunakan untuk menyampaikan elemen pendidikan kewangan ini. Tadi saya berbincang pasal sekolah rendah. Sekarang saya cuba berikan contoh daripada sekolah menengah pula, di mana di peringkat sekolah menengah, pengintegrasian elemen adalah melibatkan mata pelajaran seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan moral dan juga 22 mata pelajaran vocational. Bukan itu saja, melalui mata pelajaran pendidikan civic, iaitu melalui 5 mata pelajaran yang penting, nilai bertanggungjawab digunakan sebagai wahana untuk menyampaikan elemen pendidikan kewangan ini. Saya bagi satu contoh lah, Dr. Chong, di mana dalam kurikulum mata pelajaran pendidikan moral, sekolah rendah contohnya, ia dilaksanakan secara tidak langsung. Okey, satu tajuk khas iaitu amalan rajin dalam hidup bermasyarakat disampaikan dalam tahun 5, manakala amalan kesederhanaan demi kesejahteraan negara disampaikan di tahun 6. Walaupun tajuk itu adalah tajuk berkaitan dengan satu nilai, itu nilai kesederhanaan, input yang terkandung dalam nilai itu adalah berkaitan dengan bagaimana mereka boleh tidak keterlaluan dalam boros berbelanja dan sebagainya. Ingin saya tambah sedikit daripada input yang tadi disampaikan oleh Cik Eileen, di mana dalam kurikulum pendidikan moral juga ada beberapa tajuk yang memang secara khusus menerangkan ataupun menyampaikan elemen pendidikan kewangan ni secara langsung. Okey. Dua tajuk itu adalah standard kandungan pengurusan perbelanjaan secara beretika dan pengurusan kewangan secara beretika. Ia terkandung dalam bidang moral dan kenegaraan di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Di bawah di bawah standard kandungan ini, dua-dua standard kandungan ini, berapa isi yang penting lah disampaikan kepada murid supaya mereka mahir dalam menggunakan elemen pendidikan kewangan ini. Antaranya adalah cara menguruskan perbelanjaan, pelbagai sumber kewangan yang boleh diperolehi secara beretika dan juga secara berhemah, dan juga amalan pengurusan kewangan secara beretika kita cuba semai di kalangan pelajar. Okey. Ya.
kita dapati bahawa penjelasan tadi adalah mengenai mata-mata pelajaran di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Bagaimana pula dengan peringkat prasekolah? Adakah pendidikan kewangan ini telah diperkenalkan? Satu soalan yang cukup baik Dr. Chong. Sebenarnya kita juga telah memulakan pengintegrasian elemen ini di peringkat prasekolah. Ini sejajar dengan satu teori lah, teori perkembangan kognitif Piaget, di mana beliau menyatakan bahawa seorang murid yang berumur 2 hingga ke 7 tahun contohnya, itulah satu masa yang begitu penting apabila dalam masa ini sekiranya kita menyampaikan sesuatu input yang baik, ia akan kekal selama-lamanya. Okey, oleh yang demikian kita di peringkat awal kanak-kanak ini kita cuba menyemai nilai-nilai yang berkaitan dengan elemen pendidikan kewangan ini. Kita berikan pendedahan kepada mereka bagaimana untuk mengurus kewangan. Bukan itu saja, kita mahukan murid-murid ini walaupun mereka baru berumur mungkin 4 atau 5 ataupun 6 lebih mengenali mata wang, dan juga dapat menggunakan wang itu secara beretika dan bertanggungjawab. Okey, mereka juga dibimbing untuk membezakan antara keperluan dan juga kehendak. Apabila kita bercakap pasal mata wang, kita bukanlah nak memperkenalkan mata wang negara luar, bukan. Kita hanya nak memperkenalkan mata wang Malaysia, di mana shilling, wang ringgit dan sebagainya yang biasa murid gunakan untuk urusan jual beli dan sebagainya. Kita nakkan mereka mengenali duit itu, bentuk-bentuk duit itu, dan juga dapat membuat urusan jual beli dengan secara berhemah dan beretika. Baik, patutlah pada masa ini kita boleh nampak anak-anak kecil pun pandai membuat pilihan. Mereka sudah mengetahui apa itu keperluan dan kehendak mereka. Jadi yang disebut tadi oleh Mr. Velu pada umur 5 hingga 7 tahun Jadi apakah jenis aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP yang sesuai dijalankan bagi kalangan anak-anak kecil ni? Okey, sebelum saya menyampaikan jawapan bagi soalan doktor tadi, ingin saya nak tambah sedikitlah. Sebenarnya apabila kita berfikir tentang murid yang berumur 5 hingga 7 tahun contohnya, kita fikirkan okey, apakah urusan jual beli ataupun apakah urusan yang berkaitan dengan duit yang mungkin mereka boleh boleh pakai. Sebenarnya kita tak perlu risau atau runsing. Kita bukanlah nak meminta mereka menggunakan kad kredit seperti orang dewasa, tidak. Sebenarnya mereka hanya akan diberikan sekumpulan duit, wang ringgit contohnya, dan mereka diajar tentang menggunakan duit itu untuk membeli barangan yang perlu saja. So apabila kita melatih begitu, mereka akan lebih mahir dalam pengurusan wang ini. Untuk itu beberapa aktiviti yang macam doktor tanya tadi, aktiviti PDP yang sesuai digunakan. Antaranya adalah aktiviti simulasi jual beli. Okey. Apabila pelajar ni atau murid ni diberikan wang ringgit untuk membeli sesuatu, ini dijalankan secara simulasi lah. Dia akan memikir apakah barangan yang penting yang boleh dibeli dengan wang ringgit yang diberikan kepada mereka. Contohnya lah, kita bagi RM5. Dalam RM5, apa yang dia boleh beli? Mungkin dia ada beberapa kehendak untuk membelikannya, tapi oleh kerana kita dah mengajar dia dan melatih dia, sekarang dia dapat membelikan dengan benda yang patut saja, mengikut keperluan saja. Dan itulah yang kita harapkan melalui elemen kewangan ini. Apabila ada simulasi jual beli, di satu pihak ialah murid inilah yang akan menjadi pembeli. Dan kita juga tak lupa bahawa di satu lagi pihak yang menjalankan simulasi itu adalah pelajar itu sendiri, murid itu sendiri sebagai penjual. Apabila dia menjual, dia akan mengambil bahagian sebagai seorang penjual yang ingin menjual barangan dia. Untuk menjual barangan dia, dia mestilah menarik perhatian pelanggan. Apa cara? So ini adalah elemen-elemen penting yang terkandung dalam elemen kewangan.
Ya. Dan aktiviti-aktiviti yang sebegini adalah amat penting untuk kita memupuk elemen pendidikan kewangan. Ingin saya tambah sedikit Dr. Chong bahawa tujuan kita nak melatih ini adalah mereka lebih mahir. Dan kita tahu bahawa di sekolah tugas itu jatuh di bahu guru. Kan? Tetapi bukan saja guru yang perlu memainkan peranan. Sebenarnya ada juga pihak-pihak lain yang boleh memainkan peranan ini selain daripada guru. Yang penting peranan ibu bapa. Sebab kita rasakan bahawa murid-murid ini selalu didampingi oleh ibu bapa. So ibu bapa bolehlah melatih murid-murid ini apabila mereka berada bersama-sama, contohnya dalam memilih barangan rumah contohnya. Dengan sekumpulan duit yang diberikan itu, apakah barangan-barangan dapur yang boleh dibeli oleh keluarga itu. So latihan yang sebegini akan memahirkan murid. So kita tak perlu harapkan 100% pada guru dan orang lain seperti ibu bapa, komuniti dan juga boleh memainkan peranan yang penting bagi menyalurkan elemen pendidikan kewangan ini. Baik. Jadi melalui penerangan Mr. Velu, saya boleh membayangkan betapa seronoknya murid-murid ini pada umur yang di antara umur 5 hingga 7 tahun ini, mereka dapat melaksanakan aktiviti melalui simulasi jual beli inilah dalam kelas-kelas yang dijalankan, maka tidak dapat dinafikan pendidikan awal ini sememangnya dia membantu murid-murid mengecam wang dan juga mereka boleh mempelajari cara penggunaan wang ini. Jadi ini adalah satu yang amat penting kepada murid-murid. Baiklah, kini kita sudah jelas dengan pengintegrasian elemen pendidikan kewangan dengan kaedah secara langsung dan tidak langsung. So, inginkah kita mengetahui bagaimana kaedah pelaksanaannya pula di sekolah? Maka tentunya baik sekali jika kita boleh melawat ke sekolah, tetapi bagaimanapun kita berjaya menghubungi 2 orang guru di sekolah untuk berbual dengan kita tentang kaedah pelaksanaan di sekolah So kita berjaya menghubungi 2 cikgu, iaitu satu adalah Puan Siti Adibah Asmawani binti Ismail dari SMK Bukit Jalil Kuala Lumpur dan Encik Mat Arifin bin Ismail dari SRJKC Batang Kali, Selangor. Baik, Cikgu Adibah adalah seorang guru matematik di sekolah menengah, manakala Encik Mat Arifin adalah seorang guru bahasa Melayu di sekolah rendah Maka terlebih dahulu kita akan memulakan perbualan dengan Cikgu Adibah. Ya, hello Cikgu Adibah. Hello Dr. Chong. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama kita dalam wacana ilmu ini. Baik, Cikgu Adibah, hari ini kita ingin mengetahui bagaimana Cikgu Adibah mengajar matematik dengan mengintegrasikan elemen pendidikan kewangan. Okey Doktor, pertama sekali semasa saya mengajar tajuk ni saya agak risau kerana dia melibatkan benda baru, perkara baru, simpanan, pelaburan, kredit dan hutang yang ini adalah term sebaru yang mereka baru jumpa. Tetapi selepas meneliti di SKP dan pengalaman pertama sesi mengajar tajuk ini, sebenarnya mengubah persepsi saya kerana respon yang saya dapat daripada murid adalah positif. Sebab pada saya, pandangan saya adalah kerana tajuk ini adalah melibatkan duit. Siapa tak suka duit kan? Jadi saya sebenarnya memulakan sesi untuk tajuk ni saya lebih kepada murid explore dan saya menguji pengetahuan sedia ada mereka. Sebagai contoh, bagi tajuk simpanan, saya mulakan dengan bertanya berkenaan dengan allowance harian mereka. Berapa
Okey, adakah mereka mempunyai lebihan, dan jika lebih apa yang mereka buat, simpan di mana, adakah cara mereka simpan itu selamat, ada kelebihan ke ataupun ada risiko, dan daripada situ mereka akan memberikan respon lah. Dan kita akan dapat lihat ada murid yang mempunyai akaun simpanan dan saya akan bertanya, adakah mereka tahu jenis akaun simpanan mereka itu sendiri, dan daripada situ saya akan bawa kepada persoalan-persoalan lain lah yang menjurus kepada tajuk jenis-jenis simpanan. Okey, dan saya melihat daripada permulaan sesi itu dia membuka mata murid, dan juga saya dapat melihat pengetahuan sedia ada mereka berkenaan dengan akaun simpanan itu sendiri. Dan daripada situ mereka akan minat, dan mereka minat sebenarnya untuk membuat pengiraan. Kerana apa? Kerana mereka nak tahu berapa dividen yang mereka perolehi. So daripada situ amount yang mereka simpan itu saya akan bawa kepada pengiraan daripada faedah mudah, dan saya membawa kepada faedah compound, dan mereka akan melihat perbezaan dan yang mana sebenarnya lebih menguntungkan. Dan juga daripada segi pelaburan pula saya pula mulakan dengan memberikan situasi. Ya, sebagai contoh saya berikan situasi, jika anda mempunyai RM100,000, apa yang anda akan lakukan? Daripada situ kita akan dapat pelbagai respon lah daripada murid. Sebagai contohnya nak melabur, nak beli hartanah, nak melancong, tak kurang jugalah yang ingin memenuhi kehendak diri masing-masing. Tetapi ada juga murid yang secara terperinci berkongsi bagaimana untuk membuat pelaburan. Dan yang respon positif juga yang saya dapat adalah ada di kalangan mereka ini yang memang bagus ingin membalas jasa ibu bapa dengan sebagai contoh dengan memberikan emas kepada ibu mereka. Dan dari respon murid ini saya terus membawa kepada tajuk pelaburan, dan saya luaskan pandangan mereka berkenaan dengan pelaburan itu sendiri, dan kemudiannya barulah saya masuk kepada cara pengiraan ROI daripada segi dividen dan pengiraan share itu sendiri. Nampaknya murid mudah faham bahawa mereka perlu membuat keputusan sama ada untuk menyimpan atau membuat pelaburan, ya. Secara langsung juga kita berjaya menerap nilai murni, ya, iaitu yang sangat penting, seperti membalas jasa ibu bapa. Baik, ada lagi aktiviti selanjutnya Cikgu Adibah? Betul Doktor, saya setuju. Di mana tajuk ini sebenarnya secara tak langsung menerapkan nilai murni. Dan seperti juga saya kongsikan di sini, untuk subtopik 3.2 pula saya memang sentiasa mulakan dengan situasi. Sebagai contoh, untuk situasi ini adalah situasi kita tiada duit, dan di mana keadaan kecemasan. Sebagai contoh, ibu sakit, kita memerlukan untuk membuat pinjaman. Jadi saya akan sediakan pamphlet daripada beberapa bank untuk murid ini membuat aktiviti secara berkumpulan, di mana mereka akan buat pengiraan. Saya memberikan contoh bahawa ibu memerlukan rawatan pembedahan dan wang yang diperlukan sebanyak RM50,000. Jadi mereka akan melihat kepada pamphlet tadi, mereka akan membuat pengiraan daripada segi tempoh. Mereka akan buat pengiraan daripada segi tempoh, sama ada contoh kita mengambil 5 tahun dan 10 tahun. Apa kesannya kepada interest. Jadi selepas aktiviti ini dilakukan secara berkumpulan, apa yang saya lakukan adalah setiap kumpulan melakukan pembentangan, menunjukkan langkah pengiraan mereka, dan setiap kumpulan akan menampilkan jawapan yang berbeza-beza kerana mewakili daripada pamphlet bank yang berbeza-beza. Tapi di akhirnya mereka akan dapat membuat satu kesimpulan yang sama, di mana walaupun perbezaan interest daripada bank, di akhirnya mereka akan mengetahui bahawasanya semakin lama tempoh mereka membuat pinjaman, semakin tinggi bayaran interest yang mereka perlu bayar.
Jadi di sini pada saya situasi ini adalah situasi yang mungkin mereka akan hadapi di masa hadapan. Dan sekurang-kurangnya pada saya aktiviti ini sebenarnya membuka mata mereka bagaimana merancang keuangan mereka di masa hadapan. Dan untuk kad kredit pula sebenarnya saya lebih suka mulakan dengan kelebihan kad kredit itu sendiri. Okay, kerana jika bijak menguruskan kad kredit sebenarnya banyak kelebihan yang kita akan dapat. Dan seterusnya saya akan membawa kepada kesan keburukan daripada kad kredit itu dengan menunjukkan pengiraan. Di mana saya akan menunjukkan pengiraan daripada segi jika mereka membayar kad kredit dengan baki. Dan juga jika mereka lewat bayar ataupun jika mereka tidak membuat pembayaran langsung pada bulan tersebut. Jadi pengiraan itu saya paparkan dalam satu paparan yang sama, di mana murid-murid ini akan melihat sendiri kelemahan dan keburukan jika mereka menggunakan kad kredit kurang bijak. Jadi kat sini pada saya membuka mata mereka sebenarnya bagaimana menguruskan keuangan mereka itu sendiri. Maka dengan topik-topik yang dijelaskan oleh Cikgu Adiba, murid boleh menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dan menggunakan ilmu ini untuk memberi nasihat kepada ibu bapa mereka tentang contohnya tentang akibat terlebih hutang dan ataupun membuat keputusan mengira faedah sebelum kita membuat pinjaman atau pelaburan ya. Cikgu Adiba, secara keseluruhannya bagaimana pula dengan respon murid? Okey doktor, secara kesimpulannya saya merasakan bahawa tajuk matematik pengguna ini sebenarnya membuka mata dan membuka minda murid itu sendiri daripada usia yang awal bagaimana menguruskan keuangan mereka. Pengetahuan daripada segi simpanan, pelaburan dan juga kredit dan hutang. Jadi respon yang saya terima daripada murid juga adalah sangat-sangat positif. Cuma mungkin daripada segi pengiraan lah mungkin terdapat sedikit masalah. Tapi pada saya itu adalah masalah yang boleh diatasi dengan membuat banyak latihan. Dan pada saya, pendapat sejujurnya daripada saya adalah tajuk ini sebenarnya dimasukkan tidak menjejaskan disiplin ilmu matematik, tetapi dia sebenarnya melengkapkan. Kerana apa? Kerana tajuk ini tidak semata-mata menekankan kepada pengiraan. Dan untuk perkongsian juga, saya sentiasa untuk tajuk ini saya sentiasa tekankan kepada murid dua benda, iaitu apa yang mereka perlu lakukan jika mereka ada duit, simpan atau melabur, dan apa yang mereka tidak boleh lakukan jika mereka tiada duit. Maksudnya adalah mereka tidak boleh membuat keputusan secara terburu-buru menggunakan kad kredit tanpa pengawalan dan juga tidak boleh membuat pinjaman alung kerana kat situ mereka tahu interestnya sangat tinggi. Pada saya secara jujurnya tajuk ini memang sangat-sangat bagus kerana membuka mata dan minda murid bagaimana menguruskan keuangan dengan lebih bijak. Terima kasih Doktor. Baik, adalah sangat menakjubkan apabila respon guru dan murid didapati sangat positif ya, seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Adiba ya. Saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Adiba dalam PDP Matematik di sekolah. Baiklah, seterusnya kita akan menghubungi Cikgu Mak Arifin pula dan kita akan mendengar pula bagaimana pengintegrasian elemen pendidikan kewangan ini dalam mata pelajaran bahasa Melayu pula. Salam sejahtera Dr. Chong. Okey, Cikgu Mak Arifin, kita ingin
mendengar pandangan dan pengalaman Cikgu Mat dalam mengendalikan pengintegrasian ini dalam PDP. Bolehkah kita tahu bagaimana pendidikan kewangan diintegrasikan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu? Dalam Bahasa Melayu, pendidikan kewangan dilaksanakan pada peringkat sekolah rendah, di sekolah kebangsaan dan sekolah jenayah kebangsaan. Elemen kewangan dalam Bahasa Melayu dapat menyokong ilmu, kemahiran dan nilai dalam aktiviti berbahasa. Bolehkah Cikgu Mat menerangkan aktiviti PDP dalam bilik darjah? Boleh, Doktor. Dalam buku teks tahun 1, dalam tema kemasyarakatan dengan tajuk Hadiah untuk Sahabat, saya mengajarkan elemen kewangan dengan menyusun aktiviti secara sedar dan terancang ke arah pendidikan kewangan, iaitu mengenal pasti sumber dan kegunaan wang yang berbeza dalam buku teks tahun 1 itu. Ketika proses PDP berlaku, murid didedahkan sumber kewangan yang mereka dapat dan bagaimana mereka dapat menggunakan wang yang disimpan atau diperoleh untuk membeli hadiah kepada rakan. Pendidikan kewangan ini turut diintegrasikan dalam aktiviti kemahiran mendengar bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, aspek seni bahasa dan tata bahasa. Semua elemen ini akan disesuaikan dengan tema dan tajuk serta kemahiran-kemahiran yang diajarkan berdasarkan kreativiti guru. Satu lagi contoh saya bagi, dalam buku teks tahun 2, halaman 66 yang bertajuk Ilis yang Jujur. Murid saya diajar secara tidak langsung pengurusan kewangan tentang wang masuk dan wang keluar. Saya terapkan didik hibur semasa PDP agar murid tidak bosan. Contoh, saya bernyanyi manakala murid ikut dan mencatat maklumat dalam buku atau kertas. Boleh saya nyanyi sekarang, Doktor? Kalau nak dengar lagu daripada saya lah. Boleh. Silakan Cikgu untuk meneruskan penerangan Cikgu. Baiklah, Doktor. Dengar lagu daripada saya. Elis dapat duit RM10 untuk dibelanja di pasar raya. Dia beli buku RM1.20, beli satu pensel RM1. Ye. Dia beli biskut, beli susu coklat, dia perlu bayar RM5.70. Balik di rumah, buat kira-kira, catat uang masuk, catat uang keluar. Ye. Ini contoh teks petikan pada halaman 66 buku teks tahun 2 SK yang saya gunakan untuk murid saya. Walaupun di SJK tak jadi masalah. Selepas PKP pula saya menggunakan DPK, dokumen penjajaran kurikulum. Saya melaksanakan pengajaran teradun untuk murid tahun 4 saya, iaitu mencatat maklumat. Murid diminta membuat buku bank sendiri bersaiz poket. Perbelanjaan dan pendapatan mereka dicatat dalam buku tersebut. Murid berjaya menghasilkan buku bank ini sendiri dengan bantuan ibu bapa di rumah, iaitu dalam pembelajaran dari rumah ataupun home learning. Jelas, melalui pendidikan kewangan, murid diketengahkan dengan penggunaan kosakata dan istilah kewangan dalam pembelajaran bahasa, misalnya pelaburan, berjimat cermat, simpanan, cukai, hutang dan lain-lain yang selari dengan kandungan standard celik kewangan.
PDP akan lebih menarik jika kita menggunakan kaedah ataupun teknik didik hibur. Secara tak langsung, elemen keuangan dapat diajar dalam suasana yang meriah, ceria dan seronok. Ya, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih Cikgu Mak Arifin atas penerangan yang cukup menarik sekali. Baiklah, balik semula kepada Cik Ilin. Tadi kita sudah mendapat sedikit penerangan tentang pengintegrasian dalam bahasa Melayu, ya. Maka sekarang kita nak tahu bagaimana pula dengan pengintegrasian ini dalam bahasa Inggeris. Baiklah. Seronok juga ya dengar penjelasan tadi oleh Cikgu Mat. Sekarang giliran untuk bahasa Inggeris pula. Untuk makluman, dalam bahasa Inggeris terdapat 10 elemen merentasi kurikulum ataupun lebih dikenali sebagai EMK dalam kurikulum, dan salah satu daripada elemen ataupun EMK tersebut terdapat apa yang kita kata financial education, ataupun dalam bahasa Melayunya pendidikan kewangan. Jadi sangat sesuailah dengan topik kita. Jadi untuk mengajar bahasa Inggeris dengan menerapkan elemen ni, guru perlu menerapkan unsur nilai tambah dalam mata pelajaran ini ataupun dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk bahasa Inggeris. Maka dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang berkaitan dengan kemahiran bahasa Inggeris, seperti mendengar, bertutur, membaca dan menulis, kemahiran tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan ataupun murid kita lah, dan juga kita menghasratkan agar mereka dapat menangani cabaran semasa dan masa depan mereka. Maka EMK ni amat penting bagi saya, khususnya elemen financial education tadi. Di peringkat sekolah menengah, kita ada tema yang amat sesuai sekali, iaitu tema consumerism and financial awareness. Jadi guru boleh menyediakan aktiviti yang menarik lah, yang bersesuaian dengan topik tersebut, berkaitan dengan pendidikan kewangan. Topik seperti money ataupun wang, dan tajuk buy it ataupun membeli. Jadi guru di sini memainkan peranan sebagai pemudah cara dalam bilik darjah. Jadi yang penting di sini kita ingin murid tu melahirkan perasaan bersyukur dengan pengurusan kewangan mereka. Sebab kalau mereka membuat keputusan yang bijak, maka mereka tahu bahawa mereka dapat menjimat dan seperti yang Encik Belu kata tadi, daripada peringkat prasekolah kita dah meningkatkan kesedaran tersebut. So itulah tujuan kita. Baik, setakat ini maka adalah cukup jelas sekali tentang kaedah pelaksanaan pengintegrasian elemen pendidikan kewangan ini dalam pelbagai mata pelajaran, seperti yang dibincangkan tadilah. Baik, Mr. Belu, bolehkah kita tahu bagaimana pentaksiran dijalankan untuk melihat kefahaman elemen elemen pendidikan kewangan ini yang telah diintegrasikan? Okey. Seperti yang sedia maklum, pentaksiran ini bukanlah sesuatu yang baru. Pentaksiran ini adalah satu proses yang berterusan dan dijadikan sebagai sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran. Kalau kita mengajar, maksudnya ada pembelajaran. Di masa ada pembelajaran, di situ ada pentaksiran. Itu tak boleh larilah. Okey, dalam pentaksiran, guru sebenarnya boleh menilai tahap kefahaman murid dalam menilai elemen pendidikan kewangan yang dikuasai oleh murid.
Okey, untuk itu pelbagai kaedah digunakan oleh guru. Okey, antara kaedah-kaedah tersebut adalah sebenarnya banyak, tapi saya hanya menamakan satu dua sajalah. Contohnya membuat demonstrasi ataupun simulasi, membina buku skrip ataupun folio, kuis dan ujian bertulis juga boleh digunakan oleh guru apabila mereka menerapkan elemen ini untuk menanya ataupun untuk mendapatkan kefahaman murid, ditanya soalan-soalan yang berkaitan dengan elemen ini. Okey, hasil pentaksiran daripada murid ini boleh dijadikan sebagai satu pegangan untuk guru untuk dia menilai murid dan seterusnya memperkembangkan potensi murid, dan seterusnya mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya bagi menjadikan murid ini betul-betul faham tentang elemen kewangan ini. Okey. Selalunya kita memang sinonim dengan perkataan pentaksiran formatif dan summatif. Tapi ada satu lagi pentaksiran yang penting yang dijalankan dalam mata pelajaran pendidikan moral, tapi saya rasa bukan saja mata pelajaran pendidikan moral lah. Mungkin mata pelajaran lain pun memang menggunakan penilaian ini, iaitu penilaian autentik, bukan autentik, autentik. Dalam pentaksiran autentik ini, memang kita dapat menilai elemen kewangan ni. Apa itu penilaian autentik? Penilaian autentik adalah penilaian di mana murid ditaksir pada masa murid itu menjalankan satu tugasan, aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Tapi mestilah dengan pemantauan guru ataupun pemantauan daripada orang lain lah, seperti rakan sebaya, pembantu guru, ibu bapa juga boleh memainkan peranan untuk membuat penilaian autentik ini. Tapi yang penting di sini, pentaksiran bukan saja hanya dijalankan oleh guru, tetapi mereka-mereka yang saya maksudkan ni, kesemua ini boleh menjalankan pentaksiran supaya murid ini dapat menguasai apa yang diberikan sebagai elemen kewangan ini. Ya, pentaksiran autentik ini dapat menarik perhatian saya, yang mana saya dapati murid ini mereka akan belajar melalui pengalaman dalam sesuatu situasi di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah lah. Baik, Cik Elin, bagaimana pula dengan pentaksiran dalam bahasa Inggeris? Baik, pentaksiran dalam bahasa Inggeris boleh melibatkan pelbagai kaedah dalam kurikulum. Sebenarnya dalam dokumen kurikulum bahasa Inggeris disarankan 3 kaedah utama lah, iaitu project based learning, inquiry based learning, dan collaborative learning. Ini antara 3 lah yang kita cadangkan, tetapi ada banyak lagi lah kaedah yang boleh digunakan di luar sana. Oleh yang demikian, guru-guru disarankan lah untuk mengintegrasikan elemen pendidikan kewangan melalui kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan situasi di dalam bilik darjah ataupun di sekolah mereka lah. Contohnya, mereka boleh menggunakan kaedah pemerhatian, ataupun murid boleh membuat persembahan dan guru boleh menilai mereka, ataupun kuis, melalui kuis. Jadi proses pentaksiran ini amat penting, dan kalau kita ingin lihat proses itu berkesan, maka cikgu perlu menggunakan kaedah-kaedah yang pelbagai. Dan yang penting di sini, kita perlu mengambil kira murid yang kepelbagaian tahap dalam bilik darjah ataupun multi levels of proficiency in the classroom. Maka yang penting di sini juga pentaksiran secara berterusan perlu berlaku, dan akhir sekali guru perlu membuat tindakan susulan ataupun follow up kepada pentaksiran yang telah dilaksanakan. Maka dalam sesi ini kita telah mendapat banyak maklumat tentang penggubalan dan pelaksanaan
elemen pendidikan kewangan ini dalam kurikulum sekolah sehingga ke peringkat pentaksiran. Baiklah, berbanyak-banyak terima kasih kepada Cik Eileen dan Mr. Value atas pengkongsian maklumat hari ini.